Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak cikgu. Hari ini kita akan sambung bab 1 ubahan, subtajuk 1.2 ubahan songsang. Standard pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini ialah yang pertama menerangkan maksud ubahan songsang. Yang kedua menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Cuba perhatikan dua orang budak ini. Katakanlah pelajar yang pertama ni X dan yang kedua ni ialah Y. Jadi apabila dia naik jongkat-jongkit ni, bila Y ni naik, X akan turun. Atau bila X ni naik, Y akan turun. Begitulah analogi dalam ubahan songsang, iaitu dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Contoh 15. Ciami mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Ciami dengan laju puratanya. Baik, diletak dalam jadual. Macam mana kita nak baca jadual ni? Laju purata Ciaming 10.5 sifar pada jam yang keempat. Laju purata Ciaming 8.4 sifar pada jam yang kelima. Dan seterusnya. Baik, nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Okey, kalau dia bertambah 2 kali ganda, cuba tengok kat sini. Masa yang bertambah 2 kali ganda, jam yang keempat dengan jam yang ke-8. Betul? Baik, cuba perhatikan laju purata, jam yang keempat dengan jam yang ke-8. Okey, masa dah bertambah 2 kali ganda. Apa berlaku pada laju dia? Tengok dalam jadual tadi, okey, nombor ni 10.5 sifar, kalau kita bahagi 2 dapat 5.25. Dia berkurang 2 kali ganda. Jadi kita boleh buat kesimpulan, apabila masa bertambah 2 kali ganda, laju purata berkurang 2 kali ganda. Jadi satu pemboleh ubah bertambah, satu pemboleh ubah akan berkurang. Okey, sekarang cuba kita perhatikan nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil berkurang 1,5 kali ganda. Okey, cuba kita tengok biru pula. Okey, ambil 6. Masa jam yang ke-6. Okey, ambil jam yang ke-6 ni. Okey. Jam yang ke-6. Baik. Kalau jam yang ke-6 ni dengan dibahagikan 1.5, kita akan dapat masa tu jam yang keempat. 4 lah. 6 bahagi dengan 1.5 dia akan jadi 4. 4 ada dekat sini, ada dalam soalan ni. Ada dalam jadual. Jadi kita tengok masa laju purata. Laju purata bagi jam yang ke-6 dengan laju purata bagi jam yang keempat. Okay, kalau tadi kita kurangkan 1.5, cuba kita tengok. 7.0 kalau darab dengan 1.5 akan dapat 10.5 sifar. Jadi kita boleh buat kesimpulan, apabila masa berkurang 1,5 kali ganda, maka laju purata bertambah 1,5 kali ganda. Ya, kalau masa berkurang, purata laju akan bertambah. Satu pemboleh ubah berkurang, satu pemboleh ubah lagi akan bertambah pada kadar yang sama, 1,5 kali ganda. Itu ialah ubahan songsang. Apakah hubungan antara dua pemboleh ubah bagi satu ubahan songsang? Baik, bagi satu ubahan songsang, yang pertama, nilai XY ialah pemalar. Okey, jadi kita boleh kaitkan K sama dengan XY. K ni pemalar. Okey. B, graf Y melawan X. Ada dua bentuk graf. Y melawan X ialah hyperbola. Ini graf Y melawan X. Bentuknya ialah bengkok ni. Ini bentuk hyperbola. Bentuk lengkung ni. Dan graf Y melawan 1/X. Graf satu lagi ni. Y melawan 1/X. Bentuknya ialah garis lurus. Yang bermula daripada asalan. Asalan apa? Asalan tu sekosong
kosong. Baik, yang seterusnya, bagi satu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X. Jadi, apabila pemboleh ubah Y berubah secara songsang, apabila pemboleh ubah Y berubah secara songsang dengan pemboleh ubah X, nilai XY ialah satu pemala yang diwakili dengan K. Bagi satu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X boleh ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk hubungan ubahan, yang kedua dalam bentuk persamaan. Macam mana kita nak tulis? Okey. Y berubah secara songsang dengan X. Ini dalam bentuk hubungan ubahan. Kalau dalam bentuk persamaan, Y berubah secara songsang. Oh, silap. Kalau bentuk persamaan, kena simbol persamaan. Kan? Ini simbol sama dengan, kita letak K pemala per dengan X. Ini ialah bentuk persamaan. Dengan keadaan, K ialah pemala. Dia ada dua bentuk graf. Graf Y melawan X ialah hyperbola. Ini graf Y melawan X. Bentuknya ialah lengkung hyperbola. Yang kedua, graf Y melawan 1 per X. Ini Y melawan 1 per X ialah garis lurus yang melalui asalan. Okay. Secara umumnya, bagi satu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Kita boleh tulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Dan kita boleh tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan K per X kuasa N. Jadi bila kita cakap, bila kita kata kita nak buat Y berubah secara songsang dengan X kuasa N, kita akan tulis Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Macam tu. Dan bila kita nak tukar jadi bentuk persamaan, Y, kita jadikan tanda sama dengan, letak pemala K dekat atas, kemudian X kuasa N. Jadi, graf Y melawan 1 per X kuasa N ialah satu garis lurus yang bermula daripada asalan. Dan K ialah kecerunan garis lurus tersebut. Contoh 16. Diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dengan T. Diberi jadual ni ada kaitan antara X dengan T, bilangan pekerja dan masa yang diperlukan. Cuba perhatikan bila bilangan pekerja ni bertambah, masa ni berkurang. Dengan mengira nilai XT dan X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan simbol ubahan. Baik, ada dua soalan dekat sini. Yang pertama, soalan ni minta kita tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X. Adakah T berubah secara songsang dengan X? Satu lagi, adakah T berubah secara songsang dengan X kuasa 2? Ada dua soalan dekat situ. Jadi, tugas kamu sekarang ialah kena tambahkan dalam jadual ni, di bawah jadual yang asal, cuba darabkan X dengan T. Kalau kamu darabkan X dengan T, kamu dapat satu pemala K, maka kita boleh kata T berubah secara songsang dengan X. Kalau kamu darabkan X kuasa 2 dengan T, kamu dapat pemala, kita boleh kata T berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okey, kita buat satu-satu dulu. Okey, tengok yang ni dulu. Tengok yang ni. Tengok XT. Kenapa cikgu nak kena darab dengan XT? Okey, cuba tengok. Kalau kita tukar jadi bentuk persamaan, dia akan jadi T sama dengan K per X. Kan? Baik, bila kamu darabkan T dengan X, dia akan dapat satu pemala. X. Okey. X. T sini. X. T. Sama dengan K. K ni pemala. K ni lah pemala. Jadi yang pertama, kalau kamu darab ST dapat pemala, maksudnya ada hubungan songsang. Ada
ubahan songsang antara T dengan X. Ini pun sama juga. Ini pun sama. Kalau kamu darabkan, tuliskan dalam bentuk persamaan. T sama dengan K per X kuasa 2. Kalau kita nak buat matematik, kita kena jadikan dia bentuk persamaan. Baik, darabkan T ni dengan X kuasa 2. Bila kamu darabkan T dengan X kuasa 2, okay, darabkan dengan T dengan X kuasa 2, okay, X kuasa 2, di sini. X kuasa 2 darab dengan T sama dengan pemalar. Jadi tengok pemalar ni. Kalau dia pemalar, maknanya T ni berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okay, kita buat satu-satu dulu kan. X darab dengan T, bila darab, X ni apa? 2 kan? 2 darab dengan 180, dapat 360. Yang ni 180, ganti sini. Ini 3 dia X. X3 darab dengan 120. Dapat 360. Nampak tak kita dapat pemalar ni? Kan? 4 ni pun sama. Ni 4 darab 90. 5 darab 72. Dapat 360. 6 darab dengan 60. Dapat 360. Ini pemalar. Kan? Dapat satu nombor K yang sama. Jadi, kita boleh buat kesimpulan. Yang pertama, T berubah secara songsang dengan 1 per X. Itu kesimpulan kita yang pertama. Okey, sekarang kita nak tengok adakah T berubah secara songsang dengan X kuasa 2 pula. Jadi kamu ambil, kita buat yang kedua pula. Okey, kita tengok yang kedua ni. Yang kedua ni X kuasa 2 darab T. Ingat tadi yang ni X kuasa 2 darab T, dapat tak K pemalar. Yang kedua pula. Okey, 2 kuasa 2 sebab ni X kuasa 2, jadi X ni kamu kena kuasa 2 kan. 2 kuasa 2 darab dengan 180. T ni dapat 720. Ini 3 bila kuasa 2, 9. 9 darab 120 dapat 1080. Dah tak sama dah kan K dia. Ini 4. Kenapa kuasa 2 cikgu? Sebab dia X kuasa 2 darab dengan 90 dapat 140. Ini pun sama, kuasa 2 kan, dapat 1800 bila darab dengan 72. Ini pun sama, 6 kuasa 2 darab dengan 60 dapat 2160. Kan jawapan ni semua K-nya tak sama, jadi dia bukan pemalar. Jadi kesimpulan yang kedua, T tidak berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Tidak berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okay? Jadi, tengok kesimpulan apa yang dibuat kat sini. Tengok apa kesimpulan yang dibuat. Nilai XT ialah pemalar. Maka manakala nilai X kuasa 2T bukan pemalar. Jadi, kesimpulan yang kita boleh buat yang mana satu ni? Berubah secara songsang yang mana satu ni? Yang ni ke? Atau yang ni ke? Ataupun yang ni? Jadi, kita boleh buat kesimpulan T berubah secara songsang dengan X. Yang ni. T berubah secara songsang dengan X. Kita tak sebut T berubah secara songsang dengan 1 per X. Kita sebut T berubah secara songsang dengan X. Tapi kita tulis 1 per X. Contoh 17. Dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1 per X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Cuba tengok jadual ni. Ada X, ada Y kan? Baik, X ni nombornya bertambah. 2, 4, 5, 10. Okay, Y ni nombornya berkurang kan? Jadi, bila X ni bertambah, Y ni berkurang. Tapi kita kena tunjukkan, dan sebab soalan nak kita lukis graf Y melawan 1 per X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Tadi kan ada syarat, kalau kita lukis graf Y melawan 1 per X, graf Y melawan 1 per X, graf tu hubungan Y berubah secara songsang dengan X kalau graf kita ni ialah graf garis lurus yang melalui asalan. Kita kena lukis graf ni, buktikan adakah dia garis lurus
barulah kita boleh buat kesimpulan Y berubah secara songsang dengan X. Okey, jadi sekarang ni apa yang kamu kena buat ialah kita perlukan Y melawan 1/X. Tapi dalam jadual ni ada X dengan Y je. Jadi kamu kena kira dulu 1/X. 1/X maksudnya, okey, 1/X maksudnya kat sini, dekat sini macam mana dapat 0.5 ni? Ambil X ni 2. Okey, 0.5 mana 1/2 lah. 1/2 dapat 0.5. Yang ni ambil 4 ni. X ni 4. 4, 1/4 dapat 0.5. 0.25. Okey, ambil X ni 5. X 5 kita jadikan dia 1/5 dapat 1/5 jadi 0.2. Okey, ambil X ni, X 10 ni pula. X 10, 1/10. 1/10 jawapan dia 0.1. Cari dulu 1/X. Sebab kita nak buat graf melawan 1/X. Y ni, Y dah ada. Y dah ada, ambil je. Ambil je data ni. Y ni memang dah ada. 8, 4, 3.2, 1.8. Okey. Lepas tu nak buat graf macam mana? Ambil dulu kertas graf. Okey, pilih skala yang sesuai. Tengok 1/X. Lukis dulu paksi ni paksi Y melawan 1/X. Okey, pilih nombor-nombor Kalau 0.5 sampai, cuba kamu perhatikan. Cuba hati ni, 0.5 sampai 0.1. Jadi kita boleh ambil skala ni 5 kotak, pilih 0.1. 5 kotak lagi 0.2. 5 kotak kecil ni 0.3, paling banyak 0.5. Sebab kita nak pakai pun 0.5 kan. Kita nak pakai ni 0.5, paling rendah, paling kecil 0.1. Okay, paksi Y pula. Paksi Y ni 8, 4, 3.2, 1.6. Jadi kita boleh pakai ambil 5 kotak 2. Tambah lagi 2, 5 kotak 4. 5 kotak lagi, tambah lagi 2 unit, 6. 5 kotak lagi, tambah lagi 2 unit, 8. 5 kotak lagi, tambah lagi 2 unit, 10. Okey, baik. Sekarang ni kamu dah pilih skala yang sesuai. Okay, kita plot titik. Okey, macam mana cara nak plot cikgu? Ambil ni. Koordinat yang pertama. Okey, ini paksi 1/X kan? Okey, koordinat dia 0.58. Macam tu. Jadi kamu ambil 0.5 kat mana? Ni 0.5. Macam ni cikgu buat macam ni. 0.5 dengan 8. Okey, ni 8. Ini 0.5. Jadi kamu lukis koordinat tu kat sini. Plot koordinat tu kat sini. Okey, yang kedua. Yang ni pula. 0.25, 4. Mana koordinat dia 0.25 dengan 4. Okey, pergi dekat 0.25. Anggaran lah 0.25 tengah-tengah lah. 0.25. 4. Okey, plot koordinat dekat sini. Plot titik kat sini. Okey, lepas tu yang ni pula 0.2, 3.2. Koordinat dia 0.2, 3.2. Jadi pergi dekat 0.2. Kita ada koordinat ni kan. 0.2 ni ada kan. Dengan 3.2. Anggaran lah, buat anggaran. 3 tu lebih kurang 2 kotak setengah. Macam tu. Okey. Baik. Lepas tu, apa lagi satu ni? 0.1. Koordinat dia 0.1 dengan 1.6. Okey, 0.1 kat mana? 0.1 ada kat sini. Dengan 1.6 tak sampai 2 lah. Lebih kurang 8 kotak gitu. Plot titik. Baik, lepas tu ambil pembaris, sambung. Sambung koordinat ni, kamu akan dapat satu garis lurus. Garis lurus ni lalu tak dekat sifar, dekat asalan. Kalau dia lalu dekat asalan, kita boleh buat kesimpulan. Maka, okey, graf Y melawan 1/X menunjukkan satu garis lurus yang bermula dari asalan. Maka Y berubah secara songsang dengan X. Okey, maka Y berubah secara songsang dengan X. Contoh 18.
Diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Baik, macam mana kita nak jawab soalan macam ni? Yang pertama, kita buat A dulu. Okey, bila nak tengok Y berubah secara songsang dengan X, nak tuliskan macam mana hubungan tu. Mulakan dengan hubungan Y berubah secara songsang dengan X. Baik, ni yang ni kita kena tulis dalam bentuk hubungan dulu. Lepas tu kita jadikan dia bentuk persamaan. Y sama dengan K per X. Ni, tulis dalam bentuk persamaan. Selepas itu, bila kamu dah tulis dalam bentuk persamaan, baru boleh ganti X sama dengan 0.25 dengan Y sama dengan 3. Gantikan Y sama dengan 3 dekat tempat Y. K ni kita cari. Okay, X ni ganti dengan 0.25. Okay, ganti dengan 0.25. Ni tadi. Okay, lepas tu, kita darabkan ni, darabkan dengan ni 3 dengan 0.25. Okay, kita akan dapat K sama dengan 3 darab dengan 0.25. Okay, yang ni. Dan kurungan tu maknanya darab lah. Dapatlah jawapan 0.75. Jadi bila kamu nak tuliskan hubungan, ungkapkan, soalan dia kata, ungkapkan, mana ni? Sini. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi kita tulis semula Y sama dengan tempat K ni tadi kita gantikan dengan K ni. 0.75 bahagi dengan X. Macam ni jawapan dia. Itu. Baik, yang ni pula. Yang kedua pula. Macam mana kalau nak ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Okey, tulis dalam bentuk ubahan songsang dulu. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Ini bentuk ubahan. Bila nak buat matematik dia, ini. Bila nak buat matematik dia, Y kita jadikan dia sama dengan letak K ke atas punca kuasa X. Ini bentuk dia. Okey. Lepas tu gantikan Y yang diberi itu. Mana Y ni tadi ni. Y sama dengan 3 dengan X sama dengan 0.25. Tempat Y ni ganti 3. K ni kita kena carilah. Nanti lepas tu punca kuasa X yang dekat sini apa? 0.25. Okey, ini panjang sikit. Okey. Baik, bila kamu darab ke atas, ini dah dapat inilah kamu ganti ni. Baik, bila kamu darab ke atas, K sama dengan 3 darab punca kuasa 0.25. Inilah bila kamu darab dapat jawapan 1.5. Jadi kamu tulis balik hubungan tadi iaitu Y sama dengan Y sama dengan K ni 1.5 kan? Kita ganti balik kat sini. 1.5 per punca kuasa X. Macam mana tulis punca kuasa X ni? Ini punca kuasa letak X kat bawah ni. Kita tulis sikit sini. X. Macam tu. Okay. Sekarang soalan aplikasi. Contoh 19. Tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek D. Diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15 Newton apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. Okey, tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Kamu kena baca baik-baik. Ada dua pun boleh ubah dekat sini. Yang pertama, tarikan graviti. Ini satu pun boleh ubah. Berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak.
D ni ialah jarak. Jadi kalau kuasa 2 jarak maksudnya kuasa 2 D kuasa 2 lah. Jadi bila kita nak tuliskan bentuk hubungan, kita tulis F berubah secara sungsang dengan kuasa 2 jarak antara dua buah objek. Okey. Baik, diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15 Newton apabila jarak antaranya ialah 1.2 cm. Ini ialah nilai macam kita buat matematik tadi. Okey. Tarikan graviti diberi 15 Newton. Okey, 15 Newton. Jarak antaranya ialah 1.2 cm. Jadi sekarang ni kamu masukkan nilai yang diberi itu, F tu ialah 15. Okey. Tapi sebelum tu kita kena buat sesuatu. Kita kena tukarkan dulu bentuk. Kena padam ni dulu. Okey. Kita kena tukar bentuk ubahan ni kepada bentuk persamaan. F sama dengan K per D kuasa 2. Kan? Kita kena tukar dua bentuk persamaan baru kita boleh gantikan buat matematik dia. Baik. F berapa? F dibagi 15 Newton. Okey, K berapa? K kita nak cari dulu K ni. Okey, kita nak cari K tu dulu nanti. K per D berapa ni? D. Ini D. D ni D. Tengok D kat mana? Nilai D. Sini D yang ni. Yang ni D. Okey, D tu kita ganti dengan 1.2 kuasa 2. Ganti letak dalam kurungan ini. Okey, dah selesai tu macam nak cari K. Nak cari K kita darabkan 15 dengan 1.2 kuasa 2. Okey. Kita darabkan macam ni. K sama dengan 15 darab dengan 1.2 kuasa 2. Kita dapat ini. Jadi bila kamu selesaikan dapat 21.6. Jadi kita boleh tulis semula persamaan sungsang ni, ubahan sungsang ni dalam bentuk F sama dengan 21.6 per D kuasa 2. Okey, per D kuasa 2 kat sini. Tulis D kuasa 2. D kuasa 2. Dapatlah hubungan ni. Contoh 20. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Jika P sama dengan 2, apabila Q sama dengan 7, hitungkan nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Jadi untuk soalan macam ni, kan kita kena tuliskan dahulu hubungan dia. Ni P berubah secara songsang dengan Q. Jadi kita tulis dulu yang ni. P berubah secara songsang dengan Q. Lepas tu, kalau nak buat matematik dia, kita kena tukar dulu jadi P sama dengan K per Q. Ni, ni bentuk persamaan. Selepas tu, kita kena cari K dulu. Nak cari K, dia dah bagi P sama dengan 2 dan dia dah bagi Q sama dengan 7. Ganti dulu kat sini. P ni 2, tempat Q ni ganti dengan 7. Bila kita darab ke atas, K ni sama dengan 2 darab dengan 7. K kita akan dapat 14. Ni dapat 14 K ni. Ni K. K sama dengan 14. Jadi bila kamu dapat K sama dengan 14. Lepas tu kita buat apa? Tulis semula. Tulis balik K tu dalam persamaan ni. Persamaan ubahan ni. P sama dengan 14 per Q. Okay? Jadi sekarang ni hubungan ni kamu dah ada dah. Hubungan antara P dengan Q. Okey, hubungan ni dah ada. Tapi dia nak kamu hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Jadi, tadi nak cari P. Okey, masukkan Q dia 1.6. Dapatlah P tu sama dengan 8.75. Ni. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang? Contoh 21. Berdasarkan hukum Boyle, tekanan gas bagi satu jisim berkadar songsang dengan isi padu gas V jika suhu gas itu adalah tetap. Rajah di sebelah menunjukkan gas terperangkap dalam sebuah silinder. Ni.
Ini umbuh ni, silinder lah dia panggil. Apabila isi padu di dalam silinder itu ialah 80 cm padu, maka tekanan gas menjadi 190.25 kilopascal. Hitung isi padu gas dalam sentimeter padu apabila tekanan gas di dalam silinder itu ialah 121.76 kilopascal. Baik, untuk soalan seperti ini, kamu eloklah mengikuti langkah-langkah penyelesaian masalah dalam matematik. Okay, yang pertama, kamu kena faham dulu apa masalah ini. Okay, tengok apa kaitan ni. Ada dua pun boleh ubah. P dengan V. P ni apa? P ni tekanan gas. Okay, lepas tu V ni isi padu gas. Jadi, kamu faham dulu masalahnya ialah P ni berkadar songsang, dia dah sebut sini berkadar songsang dengan isi padu, maknanya dia berkadar songsang dengan isi padu. Contoh. Okay, faham dulu masalah ni. P berkadar songsang dengan V. Kemudian diberi maklumat dalam soalan ni. Isi padu dalam silinder tu ialah 80 cm padu. Maknanya ini V sama dengan 80 cm padu. Okey. Tekanan gas yang diberi dekat sini 190.25 kilopascal. Dia bagi P itu sebenarnya. Okey. Dia bagi P, dia bagi V. Itu yang pertama. Okey, sekarang langkah yang kedua, rancang strategi. Tentukan hubungan antara P dengan V dalam bentuk persamaan. Tadi yang kita buat ni, ini ialah dalam bentuk hubungan. Tukarkan jadi bentuk persamaan. Macam nak tukar jadi bentuk persamaan? Sebelum ni kita dah belajar P, jadikan bentuk sama dengan, okey, simbol ubahan jadi sama dengan, lepas tu tambah K per V. Tukarkan jadi bentuk persamaan. Okey, kemudian hitung nilai V apabila P sama dengan 121.76 kilopascal. Okey, kamu rancang. Okey, ni strategi dia sebab dia dah bagi tahu. Lepas kita dah cari perkaitan tu, lepas kita dah berjaya cari perkaitan persamaan ubahan tu, cari K, lepas tu kita masukkan nilai P. Ini ialah nilai P sebenarnya. Ini nilai P yang diberi ni. Okay, nilai P. Lepas tu masukkan P, cari apa nilai, cari apa isi padu gas. Okey, mari kita mulakan ini. Kamu dah ada tadi ni. Kamu dah tulis hubungan ubahan songsang. Jadi tukarkan jadi bentuk persamaan. Baik, lepas tu masukkan maklumat yang diberi dalam soalan. V 80, P sama dengan 190.25. Baik, masukkan balik dalam persamaan ni. Jadi V ni ganti, P ni pun ganti juga, dapatkan K. Kita kena cari K. Nak cari K macam mana? 80 darab dengan 190.25. Jadi K ni sama dengan, ni jawapan K. Jadi kamu boleh tulis balik K yang ni. K ni, tulis balik kat sini. P sama dengan, ambil K ni masuk kat sini. Masuk kat situ. 15.220 per V. Ini hubungan P dengan V tu. Jadi bila soalan kata nak cari isi padu gas apabila tekanan ni ialah 121.76, kamu gantilah P ni sama dengan 121.76 ke P. Jangan ganti tempat V pula. Ganti tempat P. Jadi V ni kamu nak cari kan? Jadi kamu bila kita darab silang V ni naik atas. Okey. Bila V tu naik atas. Lepas tu 121.76 turun bawah, ni V naik atas jadi 15.220 bahagi, ni bahagi. Bahagi 121.76 dapat jawapan 125 cm padu. Okey, ni jawapan kita. Baik.